Saudara-saudari pengacara majlis yang berhormat Datuk Rozali Ibrahim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang berusaha Datuk Mohib Mohamad, Ketua Setiausaha, pada rakan-rakan, Ketua-Ketua pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, pegawai tinggi, saudara-saudari yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertamanya, syukur kita sudah masuk ke bulan Mac, dan bulan Mac ini kita terasa baru lagi kita melangkah masuk tahun 2012, tetapi kita sudah sampai 3 bulan yang pertama, dan akhir bulan sepatutnya diukur dari segi dia tak panggil first quarter lagi, persiapan untuk first quarter. 3 bulan yang pertama kementerian kita berjalan pada kali ini, dan apa yang dipaparkan tadi, kita terasa bahawa kementerian ini sudah banyak melakukan pelbagai aktiviti dan program, dan saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang telah menggerakkan pelbagai aktiviti dan program. Dan semalam berakhirnya satu daripada event besar Kementerian Belia dan Sukan, iaitu Tour di Langkawi, yang mengambil masa selama 10 hari, bermula daripada Putrajaya dan berakhir negeri Terengganu. Dan saya mendapat banyak komen-komen yang telah disampaikan oleh pemerhati komisar di dalam arena bersukan, dan dikatakan bahawa Tour di Langkawi pada kali ini adalah kira-kira yang terbaik di dalam sejarah Tour di Langkawi itu sendiri, yang sekaligus meningkatkan lagi profil Kementerian Belia dan Sukan. Dan dengan format yang baru itu sendiri, kita mengubah tradisi. Kalau dahulunya Tour di Langkawi mesti melalui Langkawi, tetapi beberapa tahun yang lalu perkara itu diubah, kerana kita melihat Tour di Langkawi ini adalah merupakan branding, bukan semestinya tempat. Mungkin ada yang tak berapa senang tentang perkara ini, tapi setelah dijelaskan, alhamdulillah, ianya diterima. Kerana seperti perlumbaan-perlumbaan lain, seperti Dakar Rally misalnya, tidak semestinya melalui Dakar lagi, malah sudah berubah daripada benua Afrika kepada benua Amerika Selatan. Cuma nama Dakar Rally itu masih dikekalkan. Dan kali ini format diubah, bahawa peringkat kemuncaknya ataupun stage yang terakhir tidak lagi berpusat di Kuala Lumpur, tetapi berubah ke negeri Terengganu. Ramai yang kata mungkin menteri daripada Terengganu, ketua pengarah majlis sukan daripada Terengganu, maka dibuat Terengganu. Dan kalau ketua setiausaha daripada Muar, timbalan menteri daripada Muar, mesti patutnya kena lalu Muar, bermula daripada Muar. Tetapi kita telah memberi alasan bahawa format diubah ialah, kalau berdasarkan kepada Tour de France misalnya, apabila jenama itu sudah dikenali dan dikaitkan dengan liputan yang luas, dan ramai syarikat-syarikat ingin memaparkan jenama mereka melalui event yang begini besar, maka syarikat akan membayar sama ada penajaan ataupun memberikan sumbangan-sumbangan lain. Maka dalam kes ini
kita beritahu satu masa nanti, sesiapa sahaja ingin tua di Langkawi menjadikan tempat mereka sebagai salah satu daripada hentian ataupun destinasinya seperti Tour de France, maka konsep bidding diperkenalkan. Sebab itu nama Tour de France, tetapi Scotland bidding untuk supaya salah satu daripada laluan melalui Scotland, melalui Belgium misalnya, kerana mereka tahu bahawa apabila sampai ke negara mereka, maka liputan yang diberikan akan memberi keuntungan kepada tempat yang berkenaan. Selama ini segalanya ramai yang mengambil, dikatakan take for granted, diambil mudah bahawa Tour de Langkawi mesti melalui kawasan-kawasan mereka. Maka ini adalah tanggungjawab kita untuk mempromosikan kawasan mereka. Tetapi dalam tahun ini pertama kali negeri Terengganu menawarkan pembiayaan sebanyak 1 juta ringgit, dan kerana pembiayaan itu yang pertama kali dibuat oleh sebuah kerajaan negeri, maka kita berikan penghormatan bahawa akhirnya mesti di Terengganu. Jadi kalau orang tanya, is justifiable, bukan kerana menteri daripada Terengganu, ketua pengarah pada Terengganu, tetapi Terengganu adalah negeri pertama yang melihat nilai Tour de Langkawi itu sesuatu yang perlu diberikan bayaran. Dan lebih-lebih lagi, alasan yang telah diterima bahawa dalam konteks dunia sukan, Terengganu sudah dikenali sebagai the capital of cyclists, the capital of cycling, sebagai ibu kota berbasikal, kerana selain daripada negeri yang pertama mempunyai tim yang sendiri, di mana 5 daripada 6 pelumba adalah daripada Terengganu, tetapi pelumba kebangsaan 3 daripada 6 adalah dari Terengganu, dan 2 lagi pelumba Terengganu berlumba menggunakan jersey kelab-kelab yang ternama daripada Hong Kong. Keseluruhannya 10 pelumba itu adalah daripada Terengganu, dan ianya telah berjaya menyemarakkan semangat rakyat di sana, berdiri kiri kanan jalan, penuh kawasan bandar, dan beribu-ribu di kawasan kampung dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan satu kaedah yang kita kira sekiranya dikongsi dengan negeri-negeri lain, dan kita akan dapat melihat bahawa konsep semangat bersukan bukan lagi perlakuan di kalangan mereka-mereka yang dianggap sebagai urban fenomena, kawasan-kawasan bandar, orang bandar lebih berminat tentang sukan, tetapi ternyata bahawa minat sukan memberi sokongan kepada atlet, bersedia untuk memberikan seluruh kerjasama kepada suatu event yang besar seperti ini, sebenarnya dapat dilihat di kawasan luar bandar. Kerana Terengganu bukan hanya Kuala Terengganu, tetapi melalui kawasan-kawasan luar bandar. Jadi sebab itulah kita menganggap bahawa penganjuran program dan event adalah merupakan suatu daripada trademark kepada Kementerian Belia dan Sukan. Sebab itu trademark ini saya rasa terasa benar, kerana perubahan apabila kita mengadakan himpunan bulanan pada hari Isnin ada sedikit kelainannya, kerana hari Isnin dikaitkan dengan Monday Blues. Monday Blues iaitu hari yang orang rasa paling malas untuk mula kerja, untuk bangun pagi, untuk melangkah ke pejabat. Tetapi bagi Kementerian Belia dan Sukan, apabila kita mengadakan himpunan kita pada hari Isnin, sebenarnya ialah hari untuk kita membuat review kepada apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah berlaku. Kerana kebanyakan event ataupun program-program
yang berkaitan dengan Kementerian Belia dan Sukan, boleh katakan semuanya dikaitkan dengan perlakuan ataupun acara-acara yang dilakukan di hujung minggu. Kemuncak kepada tour di Langkawi ialah pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad yang lepas. Kemuncak kepada tenis WTA yang kementerian juga adalah antara penyokongnya adalah pada hari Ahad kemarin. BN Youth Music Festival yang diadakan di The Curve juga diadakan kemarin. Pelbagai program yang dipaparkan boleh dikatakan semuanya diadakan pada hujung minggu, dan sekurang-kurangnya bila diadakan perjumpaan pada hari Isnin, kita akan rasa fresh tentang apakah bentuk review yang perlu kita lakukan sebaik saja hujung minggu berakhir, kerana hujung minggu adalah waktu yang paling aktif bagi Kementerian Belia dan Sukan. Dan saya kira, saya tidak tahu apakah format ini permanent, tetapi adalah suatu yang baik untuk kita fikirkan, kerana hujung minggu yang ini, hujung minggu yang akan datang, kita akan tahu bahawa terdapat banyak lagi atau cara dan program berbentuk nasional ataupun internasional yang dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Di sinilah juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada unit komunikasi korporat dan bahagian kewangan yang menganjurkan menjadi host pada perjumpaan kita pada hari ini, yang saya kira unit ini adalah unit yang paling penting di dalam organisasi kita. Saya percaya bahawa setiap hari ada orang membeli surat khabar misalnya, dia akan membaca muka depan, tetapi banyak orang pada hari ini membeli surat khabar bermula dengan muka belakang, kerana muka belakang ialah yang berkaitan dengan sukan. Bagi mereka yang tidak gemar cerita-cerita politik yang boleh dipertikaikan, tetapi kalau dia tahu Manchester United menang semalam misalnya, mengalahkan Tottenham 3-0, 3-1, ada last minute skor kesilapan pertahanan 3-1, maka hari ini semua orang nak baca. Dia dah tengok semalam, tapi dia nak baca lagi, dia nak review balik, kerana melalui muka belakang lah orang dapat merasakan gerak nadi sukan. Dan ramai yang nak review balik apa yang dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan saya lihat bahawa beberapa program yang kita aturkan, ternyata pemaparan dalam akhbar, dalam televisyen dan sebagainya adalah begitu baik. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang melihat perkara ini sebagai sesuatu yang tidak berjalan begitu sahaja. Namun begitu, saya percaya bahawa unit ini juga mestilah juga bersedia untuk melihat sesuatu yang di luar daripada perkara-perkara yang bersifat manual, yang ada dalam manual. Artinya, kita menjangkakan tour di Langkawi akan dibuat pada bulan 2 dan bulan 3, dan kita boleh menjangka tahun depan pun kita akan mengadakannya pada bulan yang sama. Kita tahu bila Formula 1, biasanya dalam bulan 3, bulan 4. Kita tahu bilakah Hari Belia Negara, yang perlukan bagaimana pemaparan, publicity, komunikasi dan sebagainya. Tetapi ada kalanya banyak perkara-perkara yang bersifat datang tiba-tiba, datang dengan cara yang tidak dijangka. Di sinilah juga unit ini seharusnya memainkan peranan. Misalnya, tiba-tiba ada orang meletupkan keadaan mengatakan bahawa ceramah Hassan Ali ini ditaja oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dia tidak kata taja oleh menteri, tetapi ditaja oleh Kementerian Belia dan Sukan. 30 juta
ringgit telah diberikan. Saya sendiri bangun pagi dengar cerita ni, saya pun tak tahu macam mana, sebab tak pernah saya terfikirkan bagaimana perkara ini timbul. Dan saya rasakan bahawa yang menimbulkan perkara itu, satu, kerana tiba-tiba pihak pembangkang PAS dia ada terasa agak bimbang dan gentar apabila ceramah-ceramah yang diaturkan oleh Hassan Ali, yang saya secara peribadi pun tidak kenal dia, tak pernah duduk semeja makan, minum dan sebagainya, kenal dari jauh, dia pun tak tahu kenal saya, tetapi mungkin kesannya agak tajam di kalangan pihak pembangkang. Ia dilihat lebih popular daripada tok guru parti yang berkenaan. Maka mungkin ada orang merasakan, macam mana dia boleh bergerak begini? Siapa yang angkut orang? Siapa yang sediakan pentas? Maka dia tidak tahu pada siapa nak dituding. Dan maka timbullah, mungkin ada orang ke sebagai mencadangkan supaya ia datang daripada Kementerian Belia dan Sukan, kerana katanya ini adalah program untuk menggerakkan belia. Sebab itu saya kata, orang bercakap demikian tidak berasas sama sekali. Saya dah kata bohong dan tidak berasas. Ianya bila tidak berasas, orang tanya apakah perlu kita saman dia. Saya kata kalau saman, dia memperkayakan lawyer saja. Saya sendiri bukan berminat sangat, tetapi saya terus katakan bahawa orang yang bercakap itu, dia mungkin sakit kerana kebetulan partinya berada dalam kemelut yang begitu hebat di negeri Kedah, dan dia daripada Kedah, dia naik presiden daripada negeri Kedah, tetapi tidak boleh membantu untuk menenangkan keadaan yang berlaku di Kedah, maka dia terpaksa mencari perkara lain. Dan saya kata kenyataan itu hasil daripada fikiran yang saya katakan yang berkecamuk. Maka saya kata dia perlu membuat kaunseling dahulu sebelum meneruskan kata-kata dia itu. Tak perlu saya jawab, dia mungkin sakit pada waktu sekarang, perlukan rawatan psikiatris ataupun kaunseling. Itulah saya katalah, ada kawan-kawan dia yang cukup bijak dalam bidang kaunseling. Pukul 3 pagi pun boleh memberi khidmat kaunseling yang tidak ada dalam kementerian kita. Jadi saya menganggap perkara ini, dan ada beberapa perkara yang ditimbulkan. Saya merasakan ada kemungkinan isu yang telah pun kita jelaskan mengenai peruntukan 10 juta dahulu, di mana 4 juta telah kita berikan, ada sebahagian lagi adalah program bersama. Yang ada orang cuba mengaitkan dengan soal penyalahgunaan isu ISN misalnya, yang berkaitan dengan pembelian kuda dijaja ke sana kemari. Isu yang berkaitan dengan soal doping misalnya, yang dikaitkan dengan soal ketidak berkesanan kementerian dalam menyelesaikan isu-isu yang berkenaan, isu yang berkaitan dengan rasuah bola, semuanya orang menuding kepada kita. Sebab itulah kita katakan bahawa walaupun perkara ini ada tanggungjawab pihak yang tertentu untuk menjawabnya, dan saya menganggap bahawa bagi saya, walaupun saya boleh menganggap bahawa ini perkara yang tidak memberikan damage kepada kementerian dan kepada kami di kalangan pemimpin dan sebagainya, ada dua perkara yang perlu ditekankan. Yang pertama, setengah daripada isu itu kemungkinan adalah pandangan-pandangan daripada orang dalam sendiri yang tidak memahami apa yang berlaku, yang memberikan perkara yang bersifat half truth. Misalnya, dia kata ianya disebarkan oleh 30 juta. 30 juta ni nak dapat mesti melalui kabinet. Tak pernah ada kertas kabinet, persetujuan kabinet memberi 30 juta. Tetapi ia dikeluarkan oleh unit, oleh bahagian strategik.
Jadi orang kata unit strategik ni memang ada di kementerian. Maka yang mencerita ni, saya tak fikir Tengku Azmi yang bercerita. Kalau yang pecah rahsia Tengku Azmi, Puan Wan Noh je. Dan ini bukan soal rahsia. Kerana orang kata dia tidak menjawab soalan, saya tidak menjawab soalan kerana tidak ada perkara ini. Tetapi ada perkara yang bersifat ada kena-mengena itu, kemungkinannya adalah cerita daripada kalangan kawan-kawan kita, supaya ia bersifat logik dan boleh dispin, diputar belikkan oleh pihak yang ingin memutar belikkan perkara ini. Ada cerita yang mengatakan bahawa kontrak IKBN, makanan, semuanya diberikan pada satu syarikat. Sedangkan bagi saya tegaskan bahawa bila ada tender, mesti dibuat cara terbuka, dan tanyalah berapa kali saya campur tangan tentang soal tender, dan kita bersedia untuk ditanya, diperiksa, diaudit pada bila-bila masa. Dan ini bohong apabila dikatakan bagaimana tender makanan seorang saja dapat, siapa yang boleh membekalkan tender makanan. Tetapi mungkin di kalangan rakan-rakan kita sendiri yang tidak senang apabila kawan dia ke, orang yang diminta, orang yang disokong, orang yang menghampiri dia tidak berjaya. Jadi perkara-perkara ini perlukan orang yang boleh memberi penerangan kepada mereka. Dan mungkin rasa marah ini tuduhan dibuat. Siapakah yang perlu menjawab perkara ini? Apakah semua perkara perlu dijawab oleh menteri? Semua perkara perlu dijawab oleh timbalan menteri? Semua perkara yang perlu dijawab oleh yang tertentu? Di sinilah unit komunikasi korporat kita patut memainkan peranan supaya sentiasa alert, sentiasa peka tentang kemungkinan kita di-ambush, diserang pada waktu malam, waktu pagi kita sudah tahu bagaimana mengendalikannya. Siapakah yang boleh mengaturkan serangan balas, akhbar rasmi, akhbar tidak rasmi, Twitter, bloggers, Facebook, media sosial, Twitter dan sebagainya, kalau tidak melainkan daripada unit komunikasi korporat kita. Dan sudah tentu perkara ini sukar kalau kita tidak dilatih untuk bersedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang memerlukan reaksi segera, yang mengganggu. Patutnya besok saya mau bercuti, dalam jadual saya besok saya nak pergi kenduri kahwin, dalam jadual saya besok saya malam ni saya nak tidur awal, nak bangun lewat. Tiba-tiba datang perkara baru menyebabkan saya tidak boleh tidur malam ni dan tidak boleh bangun lawat pada pagi esok. Sebab itu unit komunikasi korporat memerlukan suatu gaya hidup, satu pendekatan, satu budaya yang memerlukan kesegeraan pada waktu-waktu yang dianggap memerlukan tindakan segera yang tidak berdasarkan kepada keperluan-keperluan rutin yang boleh dijangkakan. Bulan depan apa, bulan depan lagi apa, kita diserang dan perlu orang yang melakukan koordinasi. Dia koordinat dengan pejabat menteri, dia koordinat dengan pejabat timbalan menteri, dia koordinat antara pejabat-pejabat akhbar, dia koordinat dengan, dia mengenali setiap chief editor surat khabar sekiranya hari-hari, sekiranya awani mengulangi apa yang ditimbulkan oleh pihak yang mendakwa, siapa pula yang akan pergi ke awani bagi menjawabnya. Dan saya percaya perkara ini sepatutnya sudah ada di dalam manual unit koperasi korporat, kerana kalau mereka tidak
boleh membawa imej yang baik, siapa lagi yang boleh membantu segala apa yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kita tidak mahu segala kebaikan, segala usaha, segala jerih perih, segala pengorbanan, segala bentuk sumber tenaga, wang, ringgit dan masa yang dicurahkan akhirnya dirosakkan kerana ketidakupayaan kita menangani tomahan-tomahan yang memberikan perkara yang negatif kepada kementerian kita. Saya percaya pada hari Isnin yang blues, Monday blues, orang tak berapa suka dengar leteran, tetapi insya-Allah ia akan menjadi bahan renungan kerana tanggungjawab kita bersama melalui unit-unit yang berkenaan dapat kita laksanakan apa yang kita kendaki dalam agenda dan matlamat perjuangan kerajaan dan kementerian kita yang kita sayangi ini. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas lepas itu.